欢迎来到华林西线线上尼朗导读会。Selamat datang ke program bimbingan membaca Nilam STKC Daerah Baling Tasik。现在我们来一起聆听与阅读一本故事书。Sekarang marilah kita sama-sama mendengar dan membaca sebuah cerita yang bertajuk Pemuda Jujur yang Bertuah. Pada masa dahulu, di dalam negeri Basra, tinggal seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad tinggal di sebuah pondok buluk yang terletak di pinggir negeri itu. Hidup Ahmad sangat susah. Oleh kerana di negeri itu amat susah untuk mendapatkan pekerjaan, Ahmad terpaksa menyala hidupnya dengan mengemis di tepi-tepi jalan dan di pasar-pasar tempat orang ramai lalu lalang. Ahmad akan menada tangan dan meminta simpati kepada setiap orang yang lalu di kawasan itu. Ada orang yang simpati memberikan beberapa keping wang kepadanya. Ada juga orang yang langsung tidak mempedulikannya dan terus berjalan dengan rasa sombong. Dalam sehari, Ahmad akan mendapat beberapa keping wang. Dengan wang itulah dia membeli makanan untuk mengalas perutnya. Kadang-kadang, Ahmad terpaksa berlapar dan hanya minum air sahaja. Esok aku akan pergi ke pasar awal-awal pagi. Manalah tahu esok mungkin aku akan mendapatkan lebih banyak wang, fikir Ahmad di dalam hatinya. Pada keesokan harinya, Ahmad berjalan menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Ahmad duduk di tempat yang biasa dia duduk untuk menagih simpati. Cuaca yang sejuk tiba-tiba bertukar menjadi panas terik. Keadaan ini menyebabkan badan Ahmad berasa sangat letih dan tekadnya berasa haus. Orang juga semakin lama semakin ramai, tetapi tidak ada seorang pun yang simpati untuk memberikannya wang. Orang terlalu ramai, aku tidak boleh pergi begitu saja. Lagipun aku masih belum mendapat walau sekeping wang pun. Apa yang akan aku makan nanti? Fikir Ahmad dengan sedih. Ahmad menguatkan hatinya untuk terus duduk di situ. Dia mengelak peluh yang membasahi dahinya. Ahmad tetap bersabar dan berharap ada orang yang akan bersimpati kepadanya. Tiba-tiba, seorang saudara kaya telah berhenti di hadapan Ahmad. Ahmad berasa sangat hairan kerana saudara itu hanya memandang wajah Ahmad dengan penuh teliti. Mengapa Tuan memandang hamba begitu? Adakah hamba membuat kesalahan? Tanya Ahmad. Saudara kaya itu hanya tersenyum apabila mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Ahmad. Maafkan saya Tuan, apakah yang membuatkan Tuan memandang hamba begitu? Apakah silap dan salah hamba? Tanya Ahmad lagi. Kamu tidak membuat apa-apa kesalahan. Saya cuma berasa sangat hairan melihat kamu, balas saudara kaya itu. Apakah maksud Tuan itu? Tanya Ahmad. Kamu masih kuat dan sehat, tetapi mengapakah kamu mencari rezeki dengan mengemis? Tidak ada kerja lainkah yang boleh kamu lakukan? Tanya saudara kaya itu. Sebenarnya, saya juga tidak suka melakukan pekerjaan ini. Apakah daya saya, Tuan? Sudah bertahun-tahun saya cuba mencari pekerjaan, tetapi semuanya tidak berhasil. Orang tidak mahu mengupah saya bekerja, Tuan, kata Ahmad dengan sedih. Sekarang, mahukah kamu bekerja dengan saya? Tanya saudara kaya. Kerja dengan Tuan? Saya bersetuju, kata Ahmad dengan suara yang sangat gembira. Ahmad tidak menyangka saudara kaya itu mahu mengubahnya dengan bekerja dengannya. Ahmad juga diberlawan untuk tinggal dengan saudara kaya itu. Ahmad diubah oleh saudara kaya itu untuk menjaga haiwan-haiwan ternakannya. Pada keesokan harinya, Ahmad pun memulakan pekerjaannya. Dia bekerja mengembala kambing. Dia melakukan pekerjaan itu dengan rajin dan gembira. Sedang Ahmad mengembala, tiba-tiba salah seekor kambing gembalaannya hilang. Ahmad mencari kambingnya yang hilang itu di selatan tempat. Malangnya tidak berhasil.
Ini membuatkan pikiran Ahmad menjadi berlalu. Dia bimbang saudagar kaya akan memarahinya. Habislah aku kali ini, baru bekerja sudah ada masalah. Apa yang harus aku lakukan? Kata Ahmad ketakutan. Tiba-tiba, Ahmad terpandang kambingnya yang hilang berada di hadapan sebuah gua. Ahmad segera berlari untuk menangkap kambing tersebut. Setibanya Ahmad di pintu gua, kambing itu berlari masuk ke dalam gua. Tanpa membuang masa, Ahmad terus masuk ke dalam gua. Alangkah terkejutnya Ahmad apabila mendapati di dalam gua tersebut terdapat banyak harta karun. Harta karun? Siapakah yang memiliki harta karun ini? Aku tidak boleh mengambilnya. Ia bukan milik aku. Lebih baik aku halau kambing itu dan terus keluar dari gua ini, kata Ahmad di dalam hati. Sebaik saja Ahmad menghalau kambingnya keluar dari dalam gua, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua yang berjanggut putih di hadapannya. Mengapakah kamu tidak mengambil harta karun tersebut, wahai anak muda? Tanya lelaki tua tersebut. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milikku. Itu satu kesalahan dan ianya berdosa, jawab Ahmad. Kamu memang seorang pemuda yang jujur. Sudah beratus-ratus tahun aku mengembara untuk mencari pemuda seperti kamu, tetapi tidak berjumpa, ujar lelaki tua tersebut. Apakah maksud kamu, wahai orang tua? Aku langsung tidak memahaminya, kata Ahmad. Aku telah mengembara di selatan negeri untuk mencari tuan bagi harta karun ini. Aku inginkan seorang pemuda yang berhati jujur dan tidak tamak dengan harta kekayaan. Sekarang aku sudah menjumpainya, kata lelaki tua tersebut sambil menuding jari ke arah Ahmad. Jika aku ambil, sudah pastilah aku akan mengagih-agihkannya kepada orang-orang yang hidup susah seperti aku. Aku tidak akan menikmati semua harta karun ini seorang diri. Ahmad berkata-kata di dalam hati. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Disebabkan itulah aku memilih kamu untuk memiliki harta karun ini, kata lelaki tua itu. Setelah berbual panjang dengan lelaki tua itu, akhirnya Ahmad pun bersetuju untuk memiliki semua harta karun tersebut. Ahmad berasa sangat gembira kerana semuanya adalah ibarat bagai bulan jatuh ke riba. Ahmad menggunakan harta karunnya untuk membantu orang-orang miskin yang ada di negeri itu. Ahmad juga tidak lupa kepada saudagar kaya yang berhati murni. Dia juga menghadiahkan beberapa peti wang emas kepada saudagar kaya tersebut. Sejak dari hari itu, Ahmad telah menjadi terkenal. Bukannya terkenal dengan harta kekayaan, tetapi terkenal dengan sifat yang pemurah dan tidak ketekut untuk menghulurkan bantuan. Oleh kerana sikap dermawannya itu, rezekinya menjadi semakin bertambah. Inilah cerita pada hari ini. Dalam cerita ini telah menggunakan satu peribahasa, yaitu bagai bulan jatuh ke riba. Maksud peribahasa ini adalah mendapat sesuatu benda atau barang yang berharga yang tidak pernah kita fikirkan. 现在我们来进行问答环节。Sekarang kita menjalankan sesi soal jawab. Soalan 1, adakah Ahmad seorang yang malas? Soalan 2, adakah Ahmad suka menjadi pengemis? Soalan 3, adakah Ahmad tamak dengan harta kekayaan? Soalan terakhir yaitu soalan keempat, apakah yang dilakukan oleh Ahmad selepas memiliki semua harta karun? 同学们，你们可以把答案分享给身边的朋友以及老师。Murid-murid boleh berkongsikan jawaban kamu dengan rakan lain dan cikgu. 现在我们来一起记录阅读报告。Sekarang, marilah kita sama-sama mencatatkan maklumat berkaitan dengan buku cerita ini. 好了，今天的导读会到此结束，感谢聆听，下次再见。Pokoknya pada hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi.